Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ni. Okey, kalau sebelum ni kita dah cerita pasal yang kita punya topik di episod yang kedua, kita ada cerita pasal branding dan juga marketing, apa yang diperlukan. Dan hari ni saya nak share lagi tips-tips yang berikutnya kepada orang yang mula-mula nak memulakan perniagaan, nak mulakan bisnes, apa yang anda kena buat. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa guys, teruskan bersama dengan saya dengan cara subscribe video saya di daripada YouTube, dalam saya punya Facebook, dalam saya punya website dan di mana-manalah medium channel yang anda nampak. Jangan lupa tolong subscribe, okey? Supaya kenapa kita dapat sharekan lagi berbagai-bagai ilmu yang kita ada ni dengan orang-orang lain juga, yang rakan-rakan kita yang mungkin memerlukan sedikit, orang kata tunjuk ajar, sedikit panduan macam mana untuk diorang mulakan diorang punya bisnes. Okey, alright guys, jangan lupa subscribe, okey? Alright, okey, untuk topik kali ni ramai yang minta, yang ada tag saya personally, kata bang, boleh tak abang cerita sikit lagi tentang branding? Okey, dan juga kenapa pentingnya branding ni. Ada yang kata, oh bang, bila kita nak buat macam ni, kita kena fikirkanlah pula bang untuk kita punya designer yang nak buat logo apa semua ni. Okey, invest sikit duit, jumlahnya tak banyak pun dek. Mungkin kadang-kadang tu you boleh dapat satu logo yang biasa, kalau you pandai cari, dengan nilai 150 ke 200 ringgit untuk yang beginner. Ini bukannya untuk logo company yang besar-besar, untuk you punya business online, service, repair barang, menjual ataupun transportation ke benda-benda yang jelah melibatkan perniagaan yang simple-simple. Kadang-kadang tu ada designer-designer yang kalau kita pandai cari, yang akan boleh bagi harga yang paling minimum. Dan sambil tu juga kita create juga peluang untuk the designer tu buat sikit duit. Dalam mana perniagaan pun kita kena invest sikit untuk branding kita, bukannya untuk orang lain tetapi untuk kita juga sendiri. Okay? So tadi bila kita dah buat kita punya logo tu, nanti kita akan guna pakai dekat kita punya business card, letterhead, website kita, dalam Facebook kita, Instagram kita, YouTube kita. So kita kena kekalkan the branding logo tu di semua material yang kita akan pakai. Kalau kata you ada buat macam jual makanan, kita kena letak benda tu pada you punya food, buat stiker, wrapping, paper bag, benda-benda macam gitu. Ini sebenarnya orang nampak pandang remeh, tetapi ianya amat memberi kesan dan impact yang banyak kepada you punya branding punya exposure. Berikutnya, untuk marketing, kita kena ada kita punya media sosial, website pun penting juga. Tetapi jangan pening kepala. Saya nak ajar you all macam mana gunakan benda method yang free je dulu untuk you start perniagaan you. Kita pakai dulu platform yang ada, iaitu Blogspot. Jadi di situ kita guna juga platform under Google. Okay? Bila you register your company, you kena ada email. Bila ada email ni, yang saya suggestkan you all pakai ialah Google. Okay? Pakai Gmail. Okay? Kenapa Google? Sebab di situ dia akan bantu daripada segi keseluruhan, yang mana kita boleh gunakan ada Google Form, macam-macam lagi. Nanti yang kita akan cerita dalam episod nanti yang akan datang, iaitu bisnes dengan Google. That is I punya CD 2 untuk kita belajar berniaga. Yang kali ni kita fokus dulu cara macam mana kita nak tubuhkan syarikat dan apa yang perlu ada. Okay? Dalam topik berikutnya ni, kita nak kupas sikit cerita pasal marketing semalam dan juga product positioning lah. Itu yang paling penting lah. Macam saya kata, kalau dulu kita start niaga dulu susah, kita kena beritahu orang, jumpa face to face, presentation face to face, nak tunjuk cerita kat diorang apa yang kita buat. Tetapi sekarang ni kita dah ada macam-macam platform guys. Sekarang kita boleh gunakan dunia digital ni untuk kita tunjukkan produk kita melalui media sosial. Kita tadi Facebook, Instagram, YouTube. Lepas tu pula, kalau kata kita tak sempat nak jumpa pun dengan kita klien, kita boleh gunakan teknologi terkini yang mana kita boleh buat juga presentation secara online. Kita boleh pakai Google Hangout, Zoom, streaming guide, macam-macam lagi yang mana kita boleh gunakan platform ni, dan ianya adalah percuma. Kalau kita dah ada cukup modal, kita belilah. Tetapi permulaan tu kita gunakan aja, jangan segan, jangan malu. Kita pakai je benda yang free. Bottom line kita, matlamat tu dapat. Yang kedua, orang tahu dan orang senang nak akses benda-benda tu. Okey? Itu yang paling penting. Alright. Berikutnya kita masuk ke topik yang berikutnya pula. Okey.
topik ni memang saya nak share sangat dengan you all. Sebab apa? Benda ni amat penting bagi memastikan kewangan syarikat dalam keadaan baik. Apa dia? Kita kena ada accounting system. Bila kita kata accounting system ni macam takut pula orang dengar kan, alamak complicatednya. Macam ni lah, senang kata, kita kena ada rekod tentang keluar masuk duit. Yang tu yang saya nak cakap tu. Sebab apa? Bila kita dah ada sistem kewangan ni, saya takutlah nak cakap sistem, takut orang kata nanti kan complicated, sistem complicated. Apa? Kita gunakan macam ni. Kita kena ada buku, tak payah buku lah, sekarang dah dunia 2020, kita dah ada laptop kan, ada handphone. Dan sekarang ni juga kita boleh gunakan aplikasi accounting percuma dekat Wave Accounting, WAVE Accounting. Cuba cari kat situ, you boleh pakai that application percuma. Itu yang paling penting. Dan kat dalam tu kita boleh buat kita punya quotation, invoice, DO, punya receipt. Dekat dalam tu juga kita boleh letak logo kita. Dan benda tu percuma. Okay guys, percuma. Dan daripada sistem tu tadi, kita boleh tengok quotation ni berapa banyak dah quotation kita keluarkan sepanjang tahun ni. Berapa banyak lagi invoice yang masih belum dibayar, yang kita belum dapat payment daripada kita punya klien. Dan dia juga ada satu sistem yang bagus, dia boleh hantar reminder sampai up to 7 kali reminder kepada klien kita yang nak beritahu orang masih lagi pending hutang payment kita. Dan kita boleh hantarkan juga, kita boleh print statement account untuk setiap klien kita tu. Contoh macam ABC Sdn Bhd, berapa lagi hutang dia, berapa banyak lagi, apa projek-projek yang ada, invoice tu yang dia tak bayar. So kita dapat detail sama macam tu. Sebab apa? Dalam bisnes bukan saja sales yang penting, tetapi collection, finance kita juga kena ada dalam keadaan baik. Dan kita kena make sure itu berjalan dengan baik, supaya dia make sure kita punya cash flow kita tidak ada masalah. Okay, so accounting paling penting, yang itu kita kena monitor. Dan setiap perbelanjaan, kalau kita tengok saya selalu tengok Abang Abu. Abang Abu ni ialah mekanik wang, dia ni orang hebat. Okay, Abang Abu beritahu, dia kata setiap dalam benda yang kita buat, yang mengeluarkan duit kita nak kena make sure kita rekodkan benda tu pada setiap bulan. Sebab apa? Kita ni ada pendapatan. Kadang-kadang pendapatan kita tu, kita ni hanya dapat duit tapi kita tak tunjuk mana perginya duit yang kita gunakan tu. Sebab kadang-kadang kita bila tak kontrol benda tu, sudah-sudahnya nanti apa tau, kita rasa kita banyak buat sales, kenapa untung tak ada. Benda-benda itulah yang kita kata kita kena catat, rekodkan untuk setiap projek. Dan jangan sekali-kali dalam perniagaan you bagi harga secara verbally. Jangan. You kena buat dulu costing. Tengok kat situ apa yang perlu ada dalam setiap kita punya servis ataupun barang yang kita nak jual ni. Sebab di situlah kadang-kadang ramai orang buat silap tu terkena. Kadang-kadang dia nampak dia punya profit macam ni, tetapi disebabkan dia tak nampak ada lagi hidden cost, yang which is dari segi transportation, manpower, periklanan ataupun apa-apa saja benda yang dia tak masukkan cost dekat dalam tu. Okey, jadi kewangan ataupun kita punya proses untuk jaga kita punya accounting itu adalah nombor 1 yang paling kita kena jaga. Sebab di situlah ia akan menentukan kita punya P&L hujung tahun tu, ataupun untung rugi kita bergantung kepada macam mana kita manage duit tu dan macam mana kita rekodkan dan kita tahu ke mana perginya duit tu. Okey, seterusnya in term of marketing juga, daripada segi finance juga, you guys kena tahu dia ni dalam bila kita buat costing, project costing, dia akan ada cara pengiraan dia. Kalau saya nak tunjukkan secara cakap ni memang susah sikit. Nanti apa saya akan buat, saya akan buat satu video full coaching macam mana kita nak buat kita punya quotation, tu project costing, supaya ianya akan cover keseluruhan cost. Kita baru dapat tahu di situ berapakah keuntungan sebenar yang kita buat daripada setiap perniagaan. Itulah pentingnya project costing, ataupun daripada segi bahasa lainnya pengurusan kewangan amat penting dalam setiap perniagaan. Okey, alright guys, saya cukup berhenti sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi dengan video berikutnya. Dan jangan lupa yang masih belum subscribe. Okey, share dan like video ni, dan semoga video ni nanti dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya juga sebenarnya nak
dapat orang kata pahala yang berpanjangan. Itu yang saya harapkan. Sebab bila kita ada ilmu, kita share dengan orang, insya-Allah ilmu kita akan bertambah lagi. Dan saya juga, jangan risau kalau ada komen, nak tanya, boleh terus saja hantar dekat dalam komen di bawah tu. InsyaAllah saya akan reply setiap soalan-soalan anda dengan cara kadar yang cepat lah, InsyaAllah. Alright guys, jumpa lagi untuk next video edisi episode yang keempat. Okay, bye. Okay guys, Assalamualaikum.